Selamat petang ke Temuduga Jawatan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Saya Wong Wei Yan dan saya merupakan pengurusi jawatan kuasa pemilihan calon MPP tahun 2023-2024. Jadi, timbalan pengurusi kita pula ialah saudari Zayana. Zayana boleh memperkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Zaina Zarli binti Zulkifli. Saya dari program optometri dan saya merupakan timbalan pengurusi jawatan kuasa pemilihan calon MPP untuk sesi kali ini. Okey, terima kasih timbalan pengurusi kita. Tanya kepada kedua-dua calon kerana dapat bersaing hingga ke sesi temuduga ini daripada pilihan raya MPP yang telah berlangsung minggu lepas. Malangnya, terdapat persaingan yang sangat sengit di antara kedua-dua calon presiden kita. Mereka telah memperolehi jumlah undian yang sama, iaitu 400 undian setiap seorang. Jadi, temuduga ini adalah untuk memilih salah seorang daripada dua orang calon yang layak memegang jawatan presiden MPP ini. Tanpa melengahkan masa, bolehkah calon-calon menceritakan sedikit tentang diri anda? Siapa yang nak jawab dulu boleh buka mikrofon dan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universiti Watan dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pihak pengerusi jawatan kuasa pemilihan Presiden MPP dan timbalan pengerusi jawatan kuasa pemilihan Presiden MPP Universiti Kebangsaan Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Muhammad Syazli Iqbal bin Zaharuddin. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya merupakan pelajar dari program Optometri dan Sains Penglihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Kuala Lumpur. Sebab saya memilih untuk menjadi Presiden Majlis Perwakilan Pelajar adalah kerana ingin memperjuangkan nasib rakan-rakan saya dan juga menjadi suara yang mewakilkan para pelajar yang memerlukan sebarang bantuan dan penambahbaikan. Berbekalkan pengalaman saya sebagai seorang ketua pengawas semasa di sekolah menengah dan juga sebagai setiausaha khas Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Kesihatan, saya yakin bahawa pengalaman ini sudah cukup membantu saya menjadi pemimpin pelajar yang baik pada masa akan datang. Saya yakin dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya dengan mengaplikasikan semua pengalaman ini. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada pengerusi dan timbalan pengerusi MPP. Nama saya adalah Tek Pei Sian. Saya berumur 19 tahun dan berasal dari Pontian, Johor. Saya merupakan pelajar optometri tahun 1 Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Kuala Lumpur. Saya pernah menjadi pengawas sekolah dan pernah menjadi pembimbing rakan sebaya semasa dimatrikulasi. Antara sebab saya ingin menjadi MPP adalah jawatan ini merupakan jawatan yang paling banyak markah merit yang dapat dikumpul dan ia boleh membantu saya untuk meninggal di kolej. Itu adalah utama. Yang kedua, sebab saya ingin menjadi MPP adalah sebab saya telah menceburi banyak program kepimpinan sejak sekolah menengah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Seterusnya, apa yang menyebabkan anda tertarik untuk menyandang jawatan Presiden MPP? Soalan yang baik dari saudari. Jawatan Presiden ini merupakan jawatan tertinggi dalam organisasi pelajar. Oleh sebab itu, jawatan ini sangat berharga kerana menjadi suara utama dalam menyampaikan permasalahan pelajar kepada pihak pengurusan universiti. Saya ingin menjadi seorang yang boleh dijadikan sebagai tempat bergantung, iaitu para pelajar, dalam mencari solusi kepada masalah mereka. Tambahan pula, saya ingin mencabar diri dengan menyandang jawatan baru dan melihat sejauh mana kemampuan saya dalam menguruskan organisasi. Antara sebab saya ingin menjadi Presiden MPP adalah sebab saya selalu mendengar soalan-soalan daripada kawan saya tentang apa kebaikan dan keburukan tentang MPP dan mereka selalu ingin mendapat kemudahan yang lebih baik. Saya ingin menjadi Presiden MPP dan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Selain itu, saya ingin melatih sifat kepimpinan saya dengan menjadi Presiden MPP dan melatih diri untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Itu sahaja. Soalan berikutnya. Calon-calon hendaklah menceritakan sedikit tentang projek yang anda pernah kendalikan dan gagal dilaksanakan dengan berjaya. Mengapakah projek tersebut gagal dilaksanakan?
Terima kasih atas soalan yang cukup bernas dari saudari. Untuk berkata soal projek yang gagal, masih belum ada lagi. Tapi terdapat satu projek yang membuatkan saya agak sedikit terkilan. Projek tersebut merupakan projek jualan bagi sebuah kelab yang saya sertai. Perkara ini terjadi akibat projek kami tidak begitu bersedia untuk menampung tempahan yang begitu banyak dan juga kekurangan barangan. Jualan ini pada mulanya sangat mendapat sambutan kerana tempahan yang begitu banyak. Sebagai jalan penyelesaian, kami terpaksa membatalkan beberapa tempahan demi memastikan kualiti barangan yang kami buat terjamin dan juga terjaga. Itu saja. Antara satu program yang saya telah kendalikan dan program itu gagal dilaksanakan adalah semasa dimatrikulasi. Semasa itu terdapat satu program yang dikenali sebagai College Matrikulasi Innovation Expo atau dikenali sebagai KIE, iaitu satu program yang mendorong para pelajar untuk menghasilkan produk mengikut kreativiti masing-masing. Pada masa itu, saya kurang berkomunikasi dan juga berbincang dengan ahli kumpulan saya, menyebabkan kita tidak dapat menyampaikan produk kita dengan baik semasa proses pembentangan pada sesi akhir. Hal ini menyebabkan kumpulan saya telah kalah dalam pertandingan tersebut. Baiklah, terima kasih. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Jadi, saya serahkan kepada timbalan saya. Okey, terima kasih pengerusi. Seterusnya, Syaziq, saya dengar anda mempunyai banyak projek yang menarik. Oleh itu, boleh tak anda ceritakan sedikit sebanyak pengajaran dan iktibar daripada projek yang telah anda lakukan? Pengajaran yang saya dapat pelajari daripada pengalaman tersebut ialah saya seharusnya menyediakan pelan yang lebih terancang. Sebagai contoh, dalam sebilangan masa, hanya beberapa sahaja yang perlu kami laksanakan demi memastikan produk yang kami keluarkan itu terjamin. Selain itu, saya perlu memastikan bahawa saya mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk mengendalikan sesuatu tugasan itu supaya ia berjalan dengan lancar. Pengajaran ini boleh saya aplikasikan dalam semua perkara yang akan saya lakukan, termasuklah jika diberi peluang sebagai Presiden MPP. Seterusnya, Faizan. Apakah pengajaran dan iktibar daripada projek yang telah anda lakukan? Terdapat banyak pengajaran yang boleh dapat daripada program tersebut. Antaranya adalah kita kena sentiasa mengamalkan sikap bekerjasama dalam aktiviti perkumpulan untuk mencapai kejayaan. Selain itu, kita seharusnya sentiasa menghormati antara satu sama lain dan kita kena menyelesaikan tugasan masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Okey, soalan yang terakhir. Sekiranya anda dipilih menjadi presiden pada tahun ini, bagaimana anda akan memimpin para pelajar? Soalan yang menarik. Perkara pertama yang akan saya lakukan ialah saya akan mencuba sedaya upaya untuk membantu masalah penempatan kolej di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti yang kita semua tahu, pelajar UKM perlu bersaing untuk merebut kolej yang sangat terhad ini. Kita boleh contohi beberapa universiti lain seperti UTM dan UIAM yang menyediakan kolej kepada pelajar mereka sehingga tahun akhir. Selain itu, bagi kampus Kuala Lumpur, saya akan cuba membantu menyelesaikan masalah jadual bas yang tidak menentu. Seperti yang kita tahu, pelajar terpaksa beratur panjang terutamanya pada waktu pagi dan perkara ini sangat menyusahkan, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas ataupun hujan. Jika diberi peluang, saya akan sedaya upaya memperjuangkan nasib pelajar UKM. Terima kasih. Saya setuju dengan Syaziq. Jika saya menjadi Presiden MPP, perkara utama yang saya akan lakukan adalah membaiki masalah Wi-Fi di college. Seperti yang kita tahu, pelajar UKM sekarang masih belajar secara hybrid dan kadang-kadang kita akan belajar secara atas talian. Masalah Wi-Fi yang tidak stabil akan mengganggu pembelajaran para pelajar.
Oleh itu, jika saya diberi peluang menjadi Presiden MPP, saya akan mengutamakan masalah Wi-Fi di UKM. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada kedua-dua calon. Nampaknya sesi temu duga pada kali ini sudah berada di penghujung. Jadi saya dan pengerusi akan berbincang terlebih dahulu dan akan menghubungi calon presiden yang layak untuk sesi pada kali ini. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.